Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Aisyah Malisa Yohanis dalam Dunia 11 Pagi, berita radio bervisual bersiaran serentak di platform media sosial, saluran TV dan radio. Raja Thailand, Raja Maha Vajiralongkorn merasmikan pembukaan sesi sidang Parlimen baharu semalam. Ia bagi melantik Perdana Menteri baharu, seterusnya membentuk kerajaan. Pencalonan untuk jawatan Speaker Dewan akan diserahkan hari ini. Walaupun tiada garis masa ditetapkan, Speaker Dewan akan memilih tarikh bagi ahli Parlimen mengundi Perdana Menteri. Parti Move Forward yang menang besar dalam pilihan raya umum 14 Mei lalu dijangka bergelut untuk membentuk kerajaan campuran. Meski telah menandatangani perjanjian dengan 7 parti lain untuk membentuk gabungan kerajaan. Mahkamah Agung Myanmar yang dikawal oleh junta akan mendengar rayuan bekas pemimpin yang diguling Aung San Suu Kyi terhadap 2 daripada sabitan kesalahannya esok. Ia membabitkan kesalahan melanggar Akta Rahsia Rasmi dan melakukan penipuan dalam pilihan raya. Suu Kyi sedang berusaha mengurangkan hukuman penjara 33 tahun yang dijatuhkan terhadapnya. Keputusan boleh mengambil masa 2 bulan. Arab Saudi mengumumkan pengurangan pengeluaran minyak mentah secara sukarela dilanjutkan sehingga bulan depan. Tempoh pelanjutan pengurangan sebanyak 1 juta tong sehari yang kali pertama diumumkan pada awal Jun itu berkuat kuasa semalam. Agensi berita SPA memetik Kementerian Tenaga memaklumkan langkah itu juga mungkin dilanjutkan dalam tempoh lebih lama. Sementara itu, Rusia turut mengumumkan pengurangan ekspor minyak mentah sebanyak 500,000 tong sehari pada bulan depan. Ia sebahagian langkah untuk memastikan pasaran minyak kekal seimbang. Kira-kira 3,000 warga Palestin yang berlindung dalam kem pelarian janin telah melarikan diri sejak tentera Zionis melancarkan operasi besar-besaran di kawasan tebing barat. Timbalan Gubernur Janin Kamal Abu Al-Raub berkata langkah sedang diambil untuk menempatkan mereka di sekolah dan pusat pelindungan lain di bandar berkenaan. Ketika ini terdapat kira-kira 18,000 warga Palestin yang tinggal dalam kem tersebut. Awal pagi semalam, Israel melancarkan operasi yang melibatkan serangan udara dan ratusan tentera. Menurut Kementerian Kesihatan Palestin, 9 maut dalam operasi itu, sekurang-kurangnya 100 yang lain cedera. Polis Hong Kong menawarkan ganjaran $1,000,000 Hong Kong untuk maklumat yang membawa kepada penangkapan 8 aktivis demokrasi terkemuka yang berpangkalan di luar negara. Mereka melarikan diri selepas Beijing menguatkuasakan Undang-Undang Keselamatan Negara di hab kewangan itu pada pertengahan tahun 2020. Pengarah Jabatan Keselamatan Kebangsaan, Ketua Superintendent Stephen Lee berkata, kesemua aktivis berkenaan dikehendaki kerana mengancam keselamatan negara. Sementara itu, Britain mengeluarkan amaran kepada China berhubung tawaran ganjaran yang dibuat Hong Kong. Sejauh seluarnya, James Cleverly menegaskan negara itu tidak akan bertoleransi dengan sebarang cubaan China untuk menakut-nakutkan dan menutup mulut individu di Britain dan luar negara. Tambahnya, Britain akan sentiasa mempertahankan hak sejagat untuk kebebasan bersuara dan membela mereka yang menjadi sasaran. Rusuhan selama 6 hari di Paris telah menyebabkan kerugian kira-kira 20 juta euro akibat kerosakan terhadap pengangkutan awam. Kenyataan pihak berkuasa rangkaian pengangkutan wilayah Ile-de-France menyebut kerosakan itu membabitkan sejumlah bas dan sebuah tram yang dibakar, selain 2 tram dan infrastruktur bandar yang dirosakkan. Dalam perkembangan lain, Turki tidak akan menarik bantahan untuk keanggotaan Sweden dalam NATO kecuali ia berhenti melindungi kumpulan yang dianggap Ankara sebagai pengganas. Perkara itu ditegaskan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Beliau berkata pendirian Turki kekal sehingga tuntutannya dipenuhi. Sukan kejohanan tenis Wimbledon, Novak Djokovic meneruskan kempen di London untuk memburu gelaran ke-8-nya di Wimbledon sekaligus menyamai rekod dicipta bekas pemain nombor 1 dunia Roger Federer di tempat sama. Pada pusingan pertama, bintang Serbia itu menewaskan Pedro Cachin dari Argentina 6-3, 6-3, 7-6. Djokovic dijadual bertemu pemain Australia Jordan Thompson di pusingan kedua esok.
Sekian berita disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuh harapan. Assalamualaikum.